Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sedang menonton video yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala limpah rahmat dan kurniaannya. Nikmat yang paling besar, yang paling utama ialah nikmat iman, nikmat agama. Manakala selain daripada itu merupakan kenikmatan yang bersifat sementara, kenikmatan yang bukanlah kenikmatan hakiki, tetapi semata-mata pinjaman dan juga sebagai perantaraan untuk kita menyempurnakan tujuan hidup di atas muka bumi ini, untuk beriman kepada Allah, untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita menyambung lagi pembacaan hadis-hadis daripada kitab himpunan Mustika Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya untuk ahli qaryah, ahli jemaah surau As-Salikin, Taman Desa Sentosa, dan juga kepada sesiapa sahaja yang menonton. Kita telah pun sampai kepada hadis yang ke-39. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. An Ibn Abbas, bismillahirrahmanirrahim. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تعالى قال إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. Terjemahan hadis diriwayatkan daripada Hadrat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai apa yang disampaikannya daripada Tuhannya. Yakni hadis ini hadis qudsi, yang makna hadis ini datang dari Allah Subhanahu wa Taala, kemudian disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Taala telah menetapkan kebaikan dan kejahatan, iaitu dosa dan pahala. Kemudian dia menerangkan yang demikian itu, iaitu sesiapa yang tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kebaikan, kemudian ia tidak melakukannya, nescaya Allah Ta'ala menuliskan gerak hatinya Nescaya Allah menuliskan gerak hatinya hendak melakukan itu
satu kebaikan yang sempurna di sisinya, yakni selagi ia tidak berniat hendak meninggalkan membuatnya sesuatu kebaikan. Dan jika orang itu tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kebaikan lalu dilakukannya, nescaya Allah Ta'ala menulis kebaikan itu di sisinya dengan 10, yakni 10 pahala, 10 kebaikan, hingga 700 kali ganda, bahkan sehingga sampai berganda-ganda banyaknya. Dan jika seseorang tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kejahatan, kemudian ia tidak melakukannya, nescaya Allah tergerak tukarkan kejahatan, yakni tidak melakukan kejahatan itu kerana Allah. Nescaya Allah Ta'ala tukarkan kejahatan itu, kejahatan yang tidak dilakukan kerananya, yakni kerana Allah Ta'ala itu, menjadi satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Dan jika tergerak hatinya hendak melakukan kejahatan, kemudian ia melakukannya, nescaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskannya satu kejahatan sahaja. Baik. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ke-39 ini menerangkan bahawa kebaikan dan kejahatan Allah Ta'ala jua yang menetapkannya. Yang kedua, niat seseorang ada nilainya. Huraian. Pertama, soal kebaikan dan kejahatan. Boleh dikatakan semua orang suka kepada perkara-perkara yang baik dan bencikan perkara-perkara yang jahat. Tetapi soal baik dan jahat tidak dapat ditentukan oleh manusia dengan tepatnya, kerana masing-masing mempunyai tabiat dan perasaan hati yang berlainan. Maka berlainan pula pertimbangan tentang perkara yang baik dan yang jahat itu. Dengan yang demikian, maka kebaikan dan kejahatan itu hanya Allah Ta'ala yang menentukannya. Kerana Allah jualah yang mengetahui hakikat sesuatu perkara dan yang menentukan hukumnya serta memberi balasan mengenainya. Hadis yang merupakan hadis qudsi ini terdapat juga di dalam himpunan hadis 40. Jadi sesiapa yang membaca hadis 40 ataupun kalau pelajar agama, pelajar dalam bidang syariah, hadis 40 tu perlu dihafal lah. Jadi akan hafal hadis ini yang menerangkan bagaimana pembahagian kebaikan dan juga dosa dan pahala, dan bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun penetapan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan berkenaan dengan berapa dosa ataupun berapa pahala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui yang terkandung dalam isi hati manusia, bahkan apa-apa yang tidak diketahui oleh makhluk yang lain, termasuk malaikat. Jadi di sini malaikat akan menuliskan, malaikat Raqib dan Atid di kiri kanan kita akan menuliskan dosa dan pahala, bergantung kepada perintah Allah Subhanahu wa Taala. Jadi ini, dan hadis ini juga menunjukkan pemurahnya Allah Subhanahu wa Taala terhadap hamba-hambanya, terhadap orang-orang Islam, terhadap orang-orang beriman, di mana dilebihkan peluang untuk membuat kebaikan tu lebih, ganjaran, balasan, reward kerana buat amalan itu lebih banyak daripada keburukan. Dan sebenarnya ia menyebabkan pintu-pintu kebaikan itu lebih luas, lebih banyak. Dan daripada huraian yang terdapat daripada mustikah hadis ini, dinyatakan bahawa yang menentukan, yang menetapkan yang baik dan buruk itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sebagai umat Islam, kita melihat ataupun kita perlu meyakini bahawa perkara yang baik, yang buruk itu dari segi pandangan syariat,
dari segi pandangan agama yang ditentukan oleh syariat, maka itulah yang baik. Bukan pada penilaian peribadi kita, penilaian personal kita yang tidak menurut mungkin kacamata agama, kacamata syariat. Sebagaimana apabila kita lihat seseorang yang mungkin dia itu nampak orangnya tidak disenangi oleh orang. Dari segi kenapa tak disenangi, mungkin dia mungkin dia lain sikit, dia tak terlalu baik sangat, tak terlalu ramah sangat, ataupun sifat dia mungkin terlalu lurus dan sebagainya. Tetapi belum tentu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia juga orang yang mempunyai kedudukan yang rendah. Bahkan mungkin dia tinggi darjatnya, dinilai sebagai orang yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, berbanding jika orang-orang yang mungkin manusia sangat menyenanginya, mungkin bukan kerana sifat ataupun akhlak dia, kerana yang ditetapkan oleh manusia secara umumnya. Contoh dia orang yang berharta secara umum, orang yang ada tarikan-tarikan tersendiri. Mungkin orang anggap dia bagus, orang anggap dia baik. Namun jika ia amalannya, sifatnya bertentangan dengan syariat agama Islam, maka sebenarnya dia bukanlah orang yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kan apabila kita lihat, mungkin dalam hadis ada menyebutkan bahawa ada orang yang mungkin pakaiannya buruk, pakaiannya compang-camping, tubuh badannya berdebu, tetapi apabila dia bersumpah demi nama Allah, jika dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan menunaikan sumpahnya. Pasti akan Allah Taala akan kabulkan doanya, menunjukkan dia ada tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hadis ini menerangkan tentang bagaimanakah pahala, bagaimana niat itu sangat penting dalam setiap amalan. Bila niat ini, kalau kata menurut Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, niat ini ialah azam untuk melakukan sesuatu amalan ataupun ibadah, iaitu satu gerakan hati ataupun keazaman untuk melakukan sama ada perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Maka niat ini mempunyai nilai. Niat seseorang ada nilainya, sehingga disebutkan, ada hadis menyebutkan bahawa niat orang beriman ini lebih baik daripada amalannya. Ada keadaan-keadaan di mana niat itu sangat besar, sangat ialah jika niat itu, apabila seorang melakukan satu ibadah, jika niat bukan kerana Allah, kerana dunia ataupun kerana yang lain, maka dia akan jadi perbuatan yang biasa sahaja, tidak ada nilainya di sisi Allah Ta'ala sebagai satu pahala. Tetapi walaupun perbuatan yang kecil, dengan niat yang betul, tujuan, kalau setengah ta'rifan menyebut bahawa niat ini adalah tujuan sesuatu perbuatan itu dilakukan. Niat itu adalah tujuan. Mana kalau tujuan ataupun maksud tu di hujung lah, dia punya matlamat. Tapi bila ia terlintas di hati, maka niat ni merupakan satu keazaman untuk melakukan apa-apa amalan. Maka disebutkan dalam hadis ini, sesiapa yang berniat, berazam untuk melakukan satu kebaikan, lalu kerana ada sebab-sebab tertentu dia tak dapat buat, kerana sebab-sebab yang tertentu, bukan dia sendiri yang batalkan, tiba-tiba tak jadilah nak buat benda baik ni, maka tidaklah, kira niatnya telah dibatalkan lah. Tetapi ni tidak, dia dah berniat, dah berazam nak buat baik, nak buat satu-satu ibadah, tetapi dengan sebab-sebab tertentu tak dapat buat, maka dengan sebab niat itu, dengan sebab azam itu, dituliskan untuknya satu pahala yang sempurna, satu pahala yang penuh.
Ada satu hadis berkenaan dengan orang yang berniat untuk bangun, yang tidur kemudian berniat untuk bangun malam semayang tahajud, lalu dia tidak bangun, maknanya dia tertidur sehingga habis waktu tahajud, maka dia akan dapat pahala untuk niat, dia dapat pahala penuh untuk sembahyang tahajud yang dia berniat, berazam untuk tunaikan itu. Dan tidur itu merupakan sedekah daripada Allah Ta'ala padanya. Tapi memang berniat, berazam, maknanya di samping itu pastilah ada persediaan untuk bangun. Mana jika terbangun tu terjaga akan terus bangun, ataupun menyediakan pembantu, penolong untuk mengejutkan dia bangun. Tapi jika terlalu tertidur juga, letih dan sebagainya, maka akan dapat pahala penuh berdasarkan niat itu. Namun, dan jika seseorang yang berniat untuk melakukan perbuatan baik, selepas berniat, apabila sampai waktu nak buat, maka dia pun melaksanakannya dengan niat yang betul, maka dia akan dapat pahala sekurang-kurangnya ataupun pahala yang biasa sebenarnya untuk mana-mana amalan yang kita buat, amalan yang soleh, maka akan dapat akan mendapat 10 hasanah. Man jaa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha. Barang siapa yang datang dengan melakukan membawa satu kebaikan, falahu 10 amthaliha, maka dia akan dapat 10 kali ganda balasan. Jadi paling kurang dengan kemurahan kerahiman Allah, satu-satu perbuatan baik diberikan bonus 10 kali ganda. Sedangkan kita di dunia ini, apabila kita buat satu perkara, maka kita akan dibayar setimpal dengan perbuatan kita. Satu kebaikan dibalas satu kebaikan. Kalau sesama manusia, satu kebaikan dibuat, kemudian manusia balas satu kebaikan, pun dah cukup bagus, pun dah menunaikan hak berbuat baik. Namun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Rahim, yang Maha Rahman, telah mengurniakan, telah memberikan 10 pahala untuk satu kebaikan. Dan ia akan bergantung kepada kualiti ataupun bagaimana jenis, bergantung kepada martabat amalan itu dilakukan. Dan kita perlu tahu bahawasanya setiap satu perbuatan baik ini tidak sama di sisi setiap orang. Sebagaimana bersedekah, orang miskin, orang yang kekurangan yang bersedekah tidak sama dengan orang yang senang bersedekah. Tidak sama dari segi apa? Dari segi mujahadah, susah payah. Orang yang susah ni nak keluarkan harta untuk infak. Contoh orang yang miskin, dia mungkin ada RM10, tapi dia telah berikan RM5 di jalan Allah Ta'ala, maka dia telah berikan separuh daripada apa yang dia ada. Maka pastilah tidak sama dengan RM5 yang diberikan oleh orang yang ada RM100, oleh orang ada RM1000. Dari segi mujahadah, susah payah, dan juga pengorbanan itu tidak sama. Apatah lagi kualiti amalan yang berbeza. Daripada 10 kali ganda paling kurang sehingga boleh jadi 700 kali ganda. Sabi'i mi'ati dhi'fin, 700 kali ganda. Sehingga lebih lagi daripada 700, berkali-kali ganda. Dan ada juga setengah amalan, seperti amalan wakaf jariah, ianya tidak putus-putus, bighairi hisab. Tak terkira banyaknya pahala yang diperolehi oleh orang yang melakukan amalan yang amalan itu pahalanya berjalan, mengalir, sentiasa dapat kepada orang yang melakukannya. Ataupun berdasarkan hadis, man dalla ala khair kafa'ilih, orang yang mendakwahkan seseorang kepada kebaikan, maka seolah-olah dia sama seperti orang yang melakukannya.
Maka jika orang yang didakwahkan itu diajak kepada kebaikan dengan sebab ajakan, dengan sebab dakwah, dengan sebab satu ajakan itu membawa kepada amalan-amalan lain, dan orang yang didakwahkan itu pun mendakwahkan orang lain, mengajak orang lain juga, maka dia akan menyebabkan rantaian, akan menyambung rantai-rantai amal kebaikan yang tidak putus-putus, yang mengalir berterusan, yang sumbernya tidak terhenti sehinggalah hari kiamat, sebagaimana yang berlaku kepada sahabat yang unggul Hadrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang mula-mula beriman dan juga yang mula-mula mendakwahkan agama para sahabat, mendakwahkan orang-orang Arab, orang-orang Mekah kepada Islam, kemudian sehinggalah bergerak mengalirnya Islam ini ke seluruh dunia, ke seluruh alam, maka semuanya masuk ke dalam buku catatan amalan Hadrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan berkali-kali ganda, namun sehingga bighairi hisab, tak terkira lagi jumlahnya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Dan begitulah sifat-sifat amal ibadah. Ianya satu perniagaan yang menguntungkan. Orang yang bermujahadah, keluar berjihad di jalan Allah, keluar berdakwah di jalan Allah, dengan sebab dakwah, dengan sebab ajakan, dengan sebab seruan itu menyebabkan ianya menjadi satu amalan, satu saham, satu perniagaan yang paling menguntungkan, lebih untung daripada mana-mana perniagaan ataupun pelaburan di atas dunia ini. Kerana orang yang mendakwahkan manusia berjihad di jalan Allah, mereka seolah-olah berniaga ataupun berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala khazanah pasti akan memberikan keuntungan yang paling baik di antara orang-orang yang boleh memberikan keuntungan di dunia ini. Kemudian berkenaan dengan kejahatan ataupun dosa pula. Jika seseorang tergerak hati, berazam untuk buat kejahatan, nak buat satu perkara dosa, kemudian dia membatalkan, dia telah cancelkan, dia telah berjaya untuk menghalang dirinya dan telah menggagalkan, mengecewakan syaitan, maka dengan sebab itu dia diberi pahala kerana meninggalkan melakukan perbuatan dosa itu kerana Allah. Dia dapat pahala. Sedangkan mula-mula tadi dia niat nak buat kebaikan, buat keburukan, niat nak buat dosa, tapi bila batalkannya kerana Allah, maka dapat pahala pula, satu pahala yang sempurna kerana perkara itu, kerana dia bermujahadah, bersusah payah melawan niat hati yang tidak baik itu. Dan jika dia orang yang berniat melakukan satu perkara keburukan, buat juga sehingga daripada niat bertukar menjadi amalan, maka dia dituliskan satu catatan, satu nota dosa sahaja untuk satu keburukan yang dilakukan. Bukan 10 kali ganda, tidak, satu sahaja. Buat satu dosa ditulis. Buat satu pahala, 10 pahala paling kurang ditulis. Dan jika amalan itu bagus, maka akan ditingkatkan. Jika amalan itu lebih banyak kualitinya, maka ganjaran itu akan dilipat kali gandakan. Dan jika amalan itu termasuk dalam amalan-amalan yang akan membuka saluran pahala yang berterusan, maka lebih lagi daripada ratusan kali, lebih lagi daripada 700 kali ganda. Di sini menunjukkan
kemurahan dan juga keadilan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Furqan berkenaan dengan orang-orang yang melakukan perkara-perkara dosa-dosa yang besar seperti membunuh, berzina dan sebagainya, lalu beriman, kemudiannya beriman, bertaubat kepada Allah dan melakukan amalan yang soleh, maka orang-orang itu Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurniaan rahmat dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan yubaddil, Allah Subhanahu Wa Taala tabdil, tukarkan keburukan-keburukan, dosa-dosa yang mereka lakukan itu kepada kebaikan. Yang mana himpunan-himpunan dosa yang dilakukan itu, kemudian setelah melakukan dosa, bertaubat, beriman, beramal soleh, jumlah dosa itu ditukarkan. Himpunan dosa itu ditukarkan kepada kebaikan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemurah. Dan dalam satu hadis juga ada menyebutkan, hadis berkenaan dengan takwa, bertakwalah kamu kepada Allah. Sabda Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Satu hadis berkaitan dengan takwa, bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan susulilah keburukan-keburukan dengan kebaikan-kebaikan. Pastilah kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan yang dilakukan sebelumnya. Yang ini dengan syarat seseorang itu bertaubat, dengan syarat-syarat taubat, berazam tidak mengulangi, menunaikan hak orang yang dizalimi, dan juga kembali menunaikan hak ataupun kembali menunaikan hak Allah SWT dan hak manusia. Jadi itu adalah satu keadaan, satu tuntutan, satu peluang yang diberikan kepada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa. Selagi nyawa masih dikandung badan, selagi hayat, selagi roh belum sampai ke tenggorokan, maka masih ada peluang. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya, sesal di dunia masih ada gunanya untuk seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga satu hadis tentang orang-orang yang melakukan keburukan ini, orang-orang yang melakukan dosa, seolah-olah seseorang yang memakai baju besi. Baju besi, kalau zaman dahulu berperang menggunakan baju besi. Dan orang yang melakukan keburukan, melakukan kejahatan, seperti orang yang memakai baju besi yang ketat sehingga mencekik ataupun mencengkam leher dan badannya. Lalu dia menjadikan keadaannya begitu tertekan, begitu sesak. Maka apabila seseorang yang melakukan keburukan itu kembali kepada Allah, melakukan kebaikan, kembali rujuk ke arah kebaikan, maka seolah-olah baju besi itu kembali dibuka, dilonggarkan sehinggalah dibuka, dan orang yang tercekik, tersepit di dalam baju besi itu menjadi legalah, terlepas daripada sebarang kesempitan, terlepas daripada tekanan yang menekannya. Itulah perumpamaan perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. Maka selepas ataupun jika melakukan keburukan-keburukan, maka segeralah, cepatlah menyusuli, kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Mudah-mudahan dihapuskan perbuatan buruk itu dan digantikan dengan kebaikan. Ini semua kemurahan dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya, terhadap umat Rasulullah, umat akhir zaman, di mana sebelum ini ada disebutkan bahawa umat akhir zaman, umat Rasulullah ini ringan syariatnya,
berbanding umat-umat terdahulu, di mana mereka ada di kalangan umat terdahulu yang apabila melakukan kesalahan, kesyirikan, lalu mereka disuruh bertaubat dan disuruh juga dalam proses bertaubat itu supaya membunuh diri mereka. Namun begitu syariat umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebesar seburuk mana pun kesalahan, dituntut bertaubat, namun tidak ada yang sampai disuruh membunuh diri, melainkan sebahagian jenayah yang memang ada qisasnya. Itu memang itu adalah memang perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan memang sesuai ataupun kena dengan kesalahan yang dilakukan. Kalau kata umat terdahulu, pakaian tu bila terkena najis maka tak boleh dibasuh. Maknanya tak ada jalan untuk menyucikannya, perlu dipotong, perlu dibuang. Namun syariat umat akhir zaman boleh dibasuh, ada caranya. Dan semua permukaan bumi, antara yang lain, semua permukaan bumi ini adalah suci, yang boleh dijadikan tempat untuk sembahyang, tempat untuk solat. Maka mudah-mudahan dengan kita membaca, mengambil pelajaran daripada hadis berkenaan dengan catatan dosa dan catatan pahala ini, dapatlah kita mengambil iktibar, amalkan dan sampaikan kepada mereka yang lain yang tidak menonton video ini ataupun yang tidak pernah tahu tentang perkara ini. Wallahu alam. Semoga kita semua mendapat limpah rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu taala, dan kita berdoa supaya masjid-masjid kita dibuka lagi dengan lebih umum, supaya semua umat Islam, terutama lelaki yang akil baligh, dapat menunaikan solat fardu, terutamanya Jumaat. Lebih ramai menunaikan solat fardu Jumaat. Yang telah lama tidak menunaikan solat fardu Jumaat kembali dapat menunaikannya. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.